Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi Jaringan Terkuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 9 Oktober 2022 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1444. Kalau nak kira, inilah yang dikatakan hari ini dalam sejarah, di mana sejarah yang agung, sejarah yang besar, iaitulah apabila dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan suatu minnatun kubra wa ni'matun uzma, suatu pemberian yang agung dan nikmat yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat kita ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kita selaku umat perlu mengenali siapakah Nabi, apakah sifat-sifat dia, dan mengapa Allah SWT pilih Nabi yang terakhir dari kalangan Arab. Ramai Nabi dari kalangan Bani Israel, tapi untuk umat akhir zaman sampai ke kiamat, Nabi dia dari kalangan Arab. InsyaAllah kita akan tengok dalam ayat yang kita akan baca, para jemaah sekalian. Boleh buka surah Ali Imran ayat 164. Surah Ali Imran ayat 164. Allah SWT telah gambarkan kepada kita beberapa nikmat ataupun pemberian agung yang diberi ini. Nama dia ni'matun kubra ataupun minnatun uzma, suatu anugerah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka para jemaah sekalian, anugerah yang besar, tapi kalau kita tidak menghayati dan kita tidak mengetahuinya, kita tidak tahu apa kelebihan dia, apa faedah dia, apa yang besarnya, yang sepatutnya kita agungkan, yang sepatutnya kita muliakan, yang sepatutnya kita besarkan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah dalam ayat ini kita akan lihat Allah Ta'ala beri kepada anugerah ini 5 perkara yang diberikan dan menyelamatkan manusia daripada 7 kesesatan yang menjadi amalan yang sebati bagi puak-puak jahiliah. Amalan yang sebati bagi puak jahiliah dihapuskan dan Allah Ta'ala anugerahkan 5 perkara yang besar. Baik para jemaah sekalian, kita baca ayat dulu sebelum kita pergi kepada mengambil penjelasan setiap satu anugerah yang disampaikan itu, insya-Allah. Ayat surah Ali Imran 164,
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasula. Laqad ba'atsa fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah SWT sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Apa rahmat? Apa anugerah yang diberikan setelah Allah mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Apa tugas rasul? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Satu, Nabi kita baca kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Yang kedua, dan membersihkan mereka dari i'tiqad, pegangan yang sesat, amalan jahiliyah. Yang ketiga, serta mengajar mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah. Yang kelima, dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana contoh sesat itu akan kita baca, kita lihat dalam perbincangan nanti sebagaimana yang disenaraikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini telah nampak kepada kita perkara-perkara anugerah agung yang Allah berikan dengan sebab dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anugerah itulah yang menampakkan, menzahirkan benarnya dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dakwah yang dibawa oleh baginda. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang, setiap kali kita sebut nama Nabi, kita akan berselawat. Mudah-mudahan kita dapat meraih sebanyak selawat yang banyak, walaupun kita tidak menamakan majlis berselawat. Kerana Nabi SAW ini dia tidak ada majlis, ada je sebut je nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itulah di antara yang disebut, perkara-perkara disebut yang kita akan perincikan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bi'satun Nabi, kebangkitan Nabi, dibangkitkan Nabi SAW ialah utusan kepada semua, utusan kepada semua alam. Dalam ayat surah Saba ayat 28 Allah kata wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada semua manusia. Surah Saba. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini laqad mannallahu 'alal mu'minin, dia diutuskan kepada semua manusia, tapi kenapa disebut kepada orang mukmin saja dalam ayat ini? Ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Ilmu tadabbur Quran dia akan sentuh semua perkara, sebab yang mendapat manfaat, yang mendapat faedah daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khasnya iaitulah orang mukmin. Secara orang mukmin.
Kalau nak tengok rahmat yang dibawa oleh Nabi itu ke semua alam. Macam mana kita nak faham? Dia kena faham bila kita buat bandingan. Apa dia bandingan dia? Bandingan dia seperti yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat dahulu apabila mereka melakukan pembohongan menentang Nabi mereka, mereka akan mati keseluruhan. Dia akan mati, akan turun bala, sebagaimana umat Nabi Nuh mati semua, kaum Lut semua mati. Tapi umat Muhammad yang dikatakan sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, orang yang buat maksiat banyak mana pun sebahagian yang mati, itu pun kecil saja nak banding dengan yang tak mati lagi. Itu perbezaan. Tetapi bila Tuhan sebut laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah Taala beri rahmat kepada orang mukmin, makna orang mukmin saja yang mendapat manfaat daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Walaupun orang lainnya manfaatnya tak mati cepat, tidak mati keseluruhan. Ayat ini sama dengan ayat tentang kelebihan Quran. Di awal surah Al-Baqarah Allah Ta'ala memperkenalkan Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab itu tidak ada syak ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Satu, dalam ayat 185 surah Al-Baqarah 185 Allah kata syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tengok dua perkara. Ayat 2 hudan lil muttaqin. Ayat 185 hudan linnas. Kenapa pula berbeza? Maka di situlah para ulama tadabbur Quran dia kata tak beza. Apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itulah yang mendapat manfaat daripada hidayah petunjuk yang Allah Ta'ala bawa ni siapa? Orang yang bertakwa. Tetapi Quran itu diturunkan kepada semua manusia. Alhamdulillah, itu pencerahan ataupun penjelasan yang cukup jelas untuk kita lihat dalam ayat yang mulia ini. Baik para jemaah sekalian, kita pergi pada satu-satu. Al-minnatul ula ataupun anugerah yang pertama yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dalam ayat ini, apa dia? Iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Allah Ta'ala bangkit kepada mereka rasul dari kalangan mereka. Maknanya yang pertama ini menunjukkan bahawa kebangkitan rasul itu adalah merupakan maziyatun lil Arab, suatu kemuliaan bagi orang Arab. Min anfusihim ay min aslihim, Nabi yang berasal dari mereka, yakni dari keturunan Arab. Orang kenal keturunan dia, orang kenal keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang baik-baik. Muhammad bin Abdullah bin Amrul Muttalib, mana kumpulan-kumpulan ini iaitulah kumpulan yang baik-baik, sehingga kan para ahli sejarah mengatakan hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismi tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizal ilah, Allah Ta'ala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan dia, untuk mengapari kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min adamin wa ila abihi wa ummihi, daripada Adam sampai kepada ibu bapa dia. Tarakus sifaha falam yusibhum aruh, mereka meninggalkan perbuatan yang keji sehingga tidak terpalit pada Nabi perbuatan yang tidak baik itu. Jadi yang pertama sekali Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Arab. Ada setengah daripada ahli qiraat dia baca, dia panggil qiraat syazah, dia tak kata min anfusihim, dia baca dengan fa baris atas. Iz ba'asa fihim rasulan min anfasihim. Lain. Ini orang ngaji bahasa Arab, bahasa depan anfusihim.
Baris atas anfasihim dengan makna asyrafihim nasaban. Sama ada dari keturunan mereka daripada bangsa manusia, bukan jin, bukan malaikat. Min anfasihim, daripada yang terbaik keturunannya. Jadi dua-dua tu cantik makna, tapi bacaan yang kedua dipanggil qiraah syazah. Jadi kita kata alhamdulillah Nabi kita daripada manusia, bukan daripada malaikat. Kalaulah dicerita kepada Quran ini dibangkitkan malaikat sebagai rasul, kita akan minta macam mana kita nak ikut malaikat? Dia tak makan, dia tak minum, dia tak berkahwin. Kita manusia ni ada makan, ada minum, ada rehat. Jadi kita tak boleh ikut. Maka Allah kata da min anfusihim, dari kalangan kamu juga manusia. Qul innama, dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sifatkan Nabi SAW, qul innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kamu juga. Satu. Maka wahadha syaraful lil Arab, kebangkitan Nabi ini satu kemuliaan bagi orang Arab khasah, kerana Allah Ta'ala pilih Nabi dari kalangan mereka. Dan oleh kerana Nabi ini dari kalangan kamu, hei puak Quraisy, patutnya kamu tak rasa asing lah. Ajaran yang dibawa itu mudah diterima, itu sepatutnya, tapi tidak jadi sepatut. Yang sepatutnya tidak jadi, sebab mereka tetap menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tahu Nabi itu benar. Ini satu. Dan Nabi pula bercakap dengan bahasa mereka. Ini juga sepatutnya menjadikan mereka lebih cepat memahami. Lebih cepat memahami. Ini tidak. Lagi tak faham. Belajar bahasa yang digunakan, bahasa yang dipahami, tapi dia tak faham dari sudut makna. Itu masalah buat dia. Yang ketiga, Nabi berjiran dengan rumah mereka. Rumah dia tak jauh pun, sekitar Mekah tu belakang. Abu Jahal kat situ, Abu Lahab dekat situ. Rumah Abu Sufyan katanya sebelah ya dengan rumah Nabi, tak jauh sangat, di ujung Marwah tu. Tapi tetap mereka tidak menerima. Itu kerugian bagi dia lah. Maka kelebihan orang-orang Arab yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla dengan bangkit Nabi ini, yang pertama, Nabi dikenali keturunan dia. Orang Quraisy sendiri juga telah pun menamakan Nabi dengan Al-Amin, seorang yang punya amanah, integriti, orang yang baik nafsu, tak ada kacau orang yang begitu telus dalam segala perkara urusan dia. Yang ketiga, kelebihan untuk mereka, mereka lebih cepat untuk belajar kerana bahasa dia sudah ada. Macam kita ini lah, akan nak pergi belajar ke negara-negara yang pelik, mengaji bahasa saja mungkin 2 tahun dah. Pelajar-pelajar nak pergi ke Jepun, berapa lama kena belajar bahasa dia? Nak pergi ke mana kena ada. Ini tak payah belajar bahasa kamu dah. Yang keempat, li'anna syarafahum, sepatutnya mereka banggalah sebab dalam keturunan mereka ada Nabi. Yang kelima, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menaikkan taraf orang Arab yang dulunya bersifat tempatan badui di situ, dia boleh menjadi tersebar kepada alam yang lain. Itulah minnatun, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada puak-puak Arab, khususnya Arab Quraisy. Tapi apa boleh buat, mereka tidak menerima. Maka kita mengatakan bukan salah ibu mengandung, tapi salah puak-puak dia yang tidak menerima. Baik para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama, laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kemudian kita berpindah pula kepada yang kedua. Keindahan yang kedua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, para jemaah sekalian, satu lagi sebelum kita pergi yang kedua, mengikut ahli sejarah juga mengatakan, apakah hikmah Allah Ta'ala pilih Nabi SAW dari kalangan Arab, berbeza dengan orang dulu. Satu lagi kelebihan dia kata Arab ni di antara orang yang patuh apabila dia buat perjanjian, dan ada syaja'ah, keberanian yang luar biasa, berani pelik. Jadi orang ni yang akan bela Nabi SAW sebagaimana yang berlaku dalam peperangan Badar. Kita tengok contoh-contoh para sahabat yang telah memberi pengakuan terbuka untuk membela, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kita berpindah kepada yang kedua. Yang kedua, Allah kata yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Hija Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kepada mereka ayat-ayat Allah. Kenapa ayat Allah disebut ayat-ayat Allah? Dia tak kata mengaca Quran. Kalau kata baca Quran tu besar. Quran ni turun dalam masa berapa tahun? 23 tahun. Tempoh turun Al-Quran. Ini di antara rahsia kenapa Tuhan tak kata yatlu alaihimul Quran. Allah Ta'ala pecahkan ayat yatlu alaihim ayatihi, beberapa ayat. Maknanya setiap ayat yang turun bermula dengan surah Iqra, kemudian mari surah-surah yang berdekatan Muddathir, Al-Muzammil contohnya, dan surah-surah yang lain lagi. Walaupun belum lengkap sebuah Quran, tapi dia sudah menjadi hujah yang mantap untuk memandaikan puak-puak jahiliyah supaya mereka boleh keluar daripada kedudukan mereka yang tidak faham, yang tidak tahu hala tuju hidup, yang dia tidak tahu matlamat Allah Ta'ala ciptakan mereka. Maka Allah Ta'ala beri ayatihi sekana li'anna kulla wahidatin minha dalil. Setiap ayat itu menjadi dalil benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelbagai sudut. Al-Quran dimari dalam berbagai sudut. Satu sudut dari sudut bahasa, dia panggil balaghatul Quran, balaghatul lafzi. Mana orang Arab bila dengar bahasa ni, tak boleh nak cabar ni. Nampak mereka keras sangat, Allah Ta'ala hantar mari ayat, Rasul minta Nabi cabar, bawa mari Quran sama dengan satu ayat atau 10 ayat atau satu surah, bawa. Aku tak cabar satu Quran. Dan juga kamalul makna, setiap ayat itu ada makna yang lengkap. Setiap ayat ada makna yang lengkap. Mungkinlah kalau ayat pendek itu 2-3 ayat yang pendek. Yang pentingnya beberapa ayat itu sudah cukup untuk satu hujah, untuk suatu bukti yang mantap, untuk suatu dalil. Boleh je orang berfikir dengan ayat itu. Kerana itu dalam siri-siri yang lepas yang telah anda baca kepada para jemaah sekalian, di antaranya kitab yang kita baca dulu, iaitulah kitab Mafatih Tadabbur, kunci nak memahami Quran. Maknanya setiap ayat itu ada makna dia yang tersendiri. Dan kita pun dengar Nabi SAW pernah satu malam dia baca, dia ulang ayat in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka ni hamba-Mu. Kalau engkau azab mereka, ni orang yang engkau ni, mereka hamba. Tapi kalau engkau maafkan, engkau maha berkuasa, tak kurang pun kuasa Allah Ta'ala. Itu ayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ulang ayat itu kerana nak minta rayuan. Apa rayuannya? Supaya masyarakat tu boleh menerima, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kata alhamdulillah, Nabi bawa Quran. Ada peluang di mana saja berada, terus dia akan baca Quran kepada orang yang datang. Contohnya bila rombongan Quraisy, Al-Walid mari nak menawarkan beberapa tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata suruh dia bercakap. Bila habis dia bercakap, Nabi tamat, intahaita, ya, dengar aku pula. Bila Nabi suruh dengar, baginda Nabi sallallahu terus dibaca ayat Quran sampai kawan itu tersandar duduk. Innaha lahalawah. Dia balik cerita kepada kawan dia, aku dengar bahasa yang tak pernah kita dengar. Dia punya dia puji bahasa Quran yang begitu hebat. Ini kita kata itulah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim, membaca ayat-ayat Quran di mana saja mereka berada. Jadi ada orang kafir kalau dia tak terima pun dia terkesan dengan bacaan itu, dia berfikir. Itu di antara kelebihan Al-Quran yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada
dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita dah bincang satu tajuk, Al-Quran menjadi perubahan, mengubahkan masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang pandai, kepada masyarakat Islam yang mempunyai maklumat yang jelas, mempunyai ilmu yang sangat luas. Jadi kita para jemaah sekalian jangan jaga kita kata hari ini Nabi ni anugerah kepada kita. Apa dia anugerah Nabi itu? Kalau setakat nak pergi ambil gambar replika gosok ya lah. Setakat kita pergi beli Quran kemudian kita simpan saja, kita kata tidak. Tetapi yatlu yu'allimu, bila Nabi kita baca Quran, mana Quran untuk dibaca, untuk dipahami dan untuk dihayati, barulah lengkap kita punya kedudukan. Itu nikmat yang kedua. Wal minnatus salisah, nikmat yang ketiga, Allah kata wa yuzakkihim. Nabi nak membersihkan mereka daripada kotoran pahaman yang salah, daripada ajaran yang sesat, daripada akhlak yang buruk. Itu dia panggil tazkiyatun nafsi. Apa makna tazkiyatun nafsi? Mana bersih jiwa. Kita sekarang ni kita kata program membersih jiwa. Apa dia bersih jiwa? Bersih jiwa maknanya kita nak bersihkan jiwa kita tu daripada sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri. Di antara sifat buruk ada 7 sifat yang kita akan baca di akhir ayat nanti. At-tazkiyah dengan makna tathhir, maknanya membersihkan manusia. Bermakna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada amalan pegangan yang bersih, yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga daripada perangai-perangai yang buruk yang memang menjadi sebati bagi orang jahiliyah di zaman dahulu. Ini kerja Nabi, itu dipanggil tazkiyatun nafsi. Ilmu tazkiyatun nafsi ni, ilmu bersih jiwa ni, zaman kita hari ni masyhur dia panggil dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang kalau kita betul-betul nak belajar, khususnya di zaman kita ini, di zaman banyak kecelaruan ini para jemaah sekalian, kita terus pergi kepada kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu di antara kitab yang jelas. Sebab kita nak bincang bab apa? Imam Nawawi mula dengan bab ikhlas. Ikhlas dia tak. Dia bawa beberapa ayat Quran. Selepas daripada ayat Quran dia bawa hadis-hadis yang berkaitan. Kadang-kadang dia bawa hadis cerita yang panjang. Ingat tak cerita tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua? Itu menarik kita tu. Tuan-tuan yang belum ada kitab Riyadhus Salihin diminta supaya beli kitab ini. Terjemahan ada, bahasa Malaysia banyak versi, bahasa Inggeris pun ada, bahasa Perancis, bahasa apa atas dunia ni. Riyadhus Salihin telah diterjemahkan dan dicetak dengan begitu luas. Timbul lagi soalan, kita nak belajar kat mana? Contohlah di masjid tempat saya duduk ni tak ada pula kuliah ni. Untuk maklumat para jemaah sekalian, ini bukan nak kempen tapi sekadar memudahkan cara. Sekadar pemudah cara kata orang. Alhamdulillah ana telah pun syarah kitab Riyadhus Salihin ni 100 siri juga. 100 siri lebih. Ada dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Dalam halaqah Abu Anas Madani cari kitab Riyadhus Salihin. Bermula dari awal kitab sampai ke akhirnya, alhamdulillah. Itu di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Baca kitab yang paling baik untuk kita nak belajar akhlak, iaitulah kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Oh, dia kata kalau kita belajar kitab tasawuf lain, ada. Di antara kitab yang mudah, yang level kita, standard kita yang ada gini, apa dia? Kitab Penawar Bagi Hati. Itu level kita. Naik lagi tinggi, yang kita bimbangnya pendengar pun tak faham, mungkin pembaca pun kurang faham. Sebab istilah dia pelik. Bila istilah pelik, kita pun jadi akhir sekali sehingga dikatakan bahawa orang yang paling tinggi darjat dia mengaji tasawuf ni sampai peringkat dia tak faham apa yang guru cakap. Itu tinggi. Kita kata apa pula bahasa lagi tak faham, lagi tinggi darjat lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, gaya Nabi kita ajar
Kadang-kadang dia ulang 3 kali perkataan untuk apa? Untuk kita faham. Maka dia panggil tazkiyatun nafsi ni, nak membersihkan jiwa kita daripada sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita. Bermula daripada anggota kita yang 7. Sebab punca masuk keburukan itu melalui mata, telinga, melalui mulut, melalui hati. Jadi semua itu punca-punca yang buruk. Jadi bagaimana kita nak bersihkan dia? Maka kita akan buang di antara sifat buruk ni takabur, riak, sum'ah, gila, glamour, suka menghina orang, bangga diri. Itu semua sifat-sifat yang buruk yang perlu kita tangani dengan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Islam inilah mereka membersihkan jiwa, mereka menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, supaya bersih jiwa mereka, bersih diri mereka daripada perkara-perkara yang buruk yang telah menjadi amalan pada masa jahiliyah. Jadi kita kata zaman jahiliyah dulu buruk, sekarang ni kita sudah hilangkan perkara-perkara yang buruk itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah pula kepada al-minnatu ar-rabi'ah, anugerah yang ke apa ni? Yang keempat. Yatlu alaihimul alkitab. Allah Ta'ala ajar kepada kita kitab. Apa dia kitab tadi? Wa yu'allimuhumul kitab, iaitu Al-Quran. Quran dikira kitab. Oh, tadi ya baru baca, baru itu yatlu. Nabi kita baca pun orang Arab sudah dengar. Yang ni dia panggil ta'lim, iaitulah Allah Ta'ala berikan kepada kita belajar Al-Quran. Belajar nak memahami Al-Quran, sehingga akan diceritakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum bila turun ayat Quran, dia akan belajar 10 ayat. Dia ambil 10 ayat ini, dibaca, dihayati, dipahami, barulah ditukar, tambah lagi kepada ayat yang lain. Itu di antara sebab Al-Quran itu diturun munajjaman ay mufarraqan. Diturun berperingkat-peringkat. Dia tak macam Taurat. Taurat turun sekaligus sebuah kitab. Tapi kita Al-Quran yang 6,000 ayat lebih itu diturun dalam masa 23 tahun. Setiap kali turun, para sahabat kata kita akan belajar, kita akan hayati, kita akan amalkan, baru diambil ayat yang lain. Zaman kita hari ini ada juga kesan orang-orang yang bukan Islam, dia mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji. Itu beza. Kita pula orang Islam mengaji Quran sebelum mengkaji. Mengaji sampai hari ni pun duduk mengaji lagi Quran, tapi tidak kaji isi kandungan. Maka sebab itu kita tidak naik makam, tidak naik martabat. Mari pula ada pula desas-desus mengatakan tak boleh kita belajar kepada Al-Quran, kita kena ambil yang bawah. Kita kata memang kita orang yang tak faham, tak pandai ni, kita tak ambil direct daripada Quran. Cuma kita mengkaji Al-Quran melalui huraian para ulama Islam yang muktabar. Kita ada macam-macam tafsir hari ini. Tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Tabari ada, tafsir yang besar-besar ada, tapi yang besar kita masuk, kita pun tenggelam. Kita ambil tafsir yang kecil. Di Malaysia ni di antara tafsir yang mudah untuk kita faham secara ringkas-ringkasnya, di antaranya tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang kita duk baca itu. Kita kata alhamdulillah, jazahumullahu khairah kepada usaha yang dibuat. Jadi kita nak Al-Quran itu yu'allimuhumul kitab, dia ajar kita, diajar tu maknanya kita mesti mantapkan segala perkara yang kita buat itu. Kita kena kuat, barulah kita jadi semangat, dan kita akan duduk di atas landasan yang jelas. Kemudian yang kelima, wal hikmah. Hikmah kata di para ulama tafsir, al hikmatu hiya sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Quran dengan sunnah itu dia panggil dua wahyu yang tak boleh dipisahkan. Cuma berbeza di antara Quran dengan hadis. Apa berbeza? Quran ini lafaz dia daripada Allah, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir daripada Nabi sallallahu kepada para sahabat, disambung sampai kepada kita.
al-muta'abbadu bitilawatihi, kita beribadat dengan baca Quran. Setiap huruf 10 kebajikan. Setiap huruf 10 kebajikan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah saja, tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok surah Al-Fatihah berapa huruf ada. Maknanya kita baca Al-Fatihah saja kita boleh berapa pahala. Itu dipanggil berbeza Quran dengan sunnah. Adapun ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dia untuk memahami itu ibadat, tapi kita tidak beribadat seperti kita baca Quran. Hari ni aku nak baca hadis innamal a'malu binniyat 10 kali, sebagaimana kita baca surah Qul huwallahu 10 kali. La, tak sama. Dan yang kedua, nukilan hadis berbeza-beza. Ada hadis yang mutawatir diriwayat oleh ramai para sahabat, diriwayat oleh ulama tabi'in segala. Ada hadis yang dia panggil al-aziz, tak ramai riwayat. Ada hadis riwayat dia lemah. Yang lebih dahsyat lagi, dikatakan hadis tapi itu palsu. La. Maka kita dua perkara ni tak boleh berpisah. Itulah yang dikatakan dalam kitab kita bahawa ulama ahlus sunnah, para ahlus sunnah wal jamaah ini tidak akan menolak nas Al-Quran dengan hadis semata-mata dengan kata-kata orang, tidak. Jadi sekarang ni Nabi kita ajar kepada kita dua perkara yang tak boleh berpisah, iaitulah Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ini kembar. Ibarat kalau kita bahasa sekarang ni dia panggil kembar siam. Kembar siam ni kembar yang tak berpisah. Kembar siam ni tak berpisah. Tapi Allahu Akbar, Maha Kaya Tuhan, takdir Allah SWT nya, teknologi yang ada zaman kita ni boleh pisah. Waktu anak belajar dulu, saya tengok live dalam TV Arab Saudi, dua anak Malaysia, Ahmad dengan Muhammad. Mungkin dia orang ingat lagi tak sejarah dulu, Ahmad dengan Muhammad dulu, yang dipisah di Riyadh, Arab Saudi. Oh, live. Dia tak bukan live tengok orang tunjuk tu, dia live daripada hospital cerita, sekarang ni dah pisah, sekarang ni dah buat. Kita kata Masya Allah. Baru sebelum Covid dulu, saya pergi dekat sebuah college universiti di sini, jumpa dengan salah seorang daripada kembar yang dipisah tu. Kita kata Masya Allah, teknologi boleh pisahkan dia. Al-Quran dengan hadis tidak boleh dipisahkan. Dia kembar siam yang tak boleh dipisahkan, tak usah dipisah. Tapi ada orang nak pisah, dia kata kita ikut Quran saja, hadis tak mau pakai. Awak ni bercakap biar betul. Ikut Quran, mengucap pun dia tak mau. Dia nak asyhadu alla ilaha illallah, Muhammad itu manusia. Kita kata ini golongan gulu, golongan pelampau, golongan yang sesat. Sebab Allah Ta'ala yang perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yu'allimul kitab wal hikmah. Ulama tafsir kata hikmah itu iaitulah sunnah. Dan Allah Ta'ala juga yang perintah, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa saja yang Allah Ta'ala dibawa oleh Nabi SAW, kamu kena ambil. Tiba-tiba kita kata nak Quran saja, hadis tak mau. Kita kata mari mana pula awak ni? Apa sebab yang jadi kebingungan? Sekarang ni ada satu geng, nama dia Quraniyun, puak-puak Quran saja. Itu tak boleh. Itu dia panggil anti hadis. Jadi kita tersepit. Golongan yang anti hadis, yang tak mau terima hadis, satu kumpulan sesat. Satu golongan asalkan hadis. Ini berbahaya juga. Tuan, hadis ni palsu lah, ulama kata. Ulama je kata. Tapi dalam kitab ada. Kita ni semua ilmu ada disiplin. Semua tempat ada hak dia. Dia tak boleh campur semua tempat. Jadi kita kalau disiplin ilmu hadis itu dilanggar begitu saja, maka sumber umat Islam ni akan hancur. Sebagaimana yang dibuat oleh golongan-golongan yang telah menghancurkan sumber ini melalui ajaran-ajaran mereka yang pelik. Jadi kita kata 5 perkara yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, para jemaah sekalian. Ingat balik dalam ayat yang kita baca tadi, ya, ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Allah Ta'ala bangkit Nabi kita daripada kalangan manusia. Manusia mana? Arab. Tapi kita manusia. Kalau tidak Arab pun, kita kata Alhamdulillah, Nabi kita datang dalam sifat kemanusiaan yang mampu kita buat. Tak ada. Tidak ada yang di luar kemampuan. Semalam saya bincang tentang tajuk, betulkah ajaran Nabi di luar kemampuan kita? Kita kata na'am, tidak ada yang di luar kemampuan. Itu Nabi solat sampai bengkak kaki macam mana? Kalau orang tanya, orang pertikaikan, Nabi solat sampai bengkak kaki, tidakkah kita kata itu hak peribadi dia, bukan yang Nabi ajar. Nabi tak ajar, Abu Bakar malam ni solat sampai bengkak kaki. Tak ada.
Tapi kalau kita nak bengkakkan kaki kita, bersanggup untuk berdiri sampai begitu, silakan. Tapi Nabi tak ajar macam tu. Dia tak ajar lebih-lebih. Sebab tu Nabi kita larang, iyyakumul ghulu. Nabi kata jangan melampau dalam semua perkara. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, yatlu alaihim. Nabi kita baca ayat Quran. Ayat Quran dibaca kepada semua. Kalau dalam, contoh dalam majlis kita hari ini ada majlis perhimpunan, ada non-Muslim, kita baca ayat Quran kepada dia, biar dia dengar. Dan berapa ramai pendakwah kita ni yang berdakwah dengan Al-Quran, dia kata bila mari orang bukan Islam, saya baca Quran kepada dia. Kita pula jangan lebih, bila kita nak suruh orang bukan Islam baca Quran, kita pasang di speaker kita luar kuat-kuat, nanti dia orang benci pula dengan Quran. Dia kata, kita nak tidur pun baca Quran lah, kita nak tidur lah. Jadi kita kena baca kepada orang yang mari dekat kita, dengar, hatta yasma'a kalam Allah. Tuhan kata, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau orang kafir mari nak dekat dengan kita, beri sehingga dia dengar kalam Allah. Kita bagi. Contohnya kawan-kawan kita bukan Islam lah, kalau kita rapat dengan dia friend, kita hantar je bacaan ayat Quran yang pendek-pendek, ayat kursi ke, cari qori-qori yang sedap, hantar dengan dia. Cuba you dengar, kata mungkin ada ketenangan di sini, ada, boleh biar dia dengar, tak ada masalah. Yang kita tak boleh, kita bagi Quran sebuah ni tak boleh, takut dia hina Quran. Kan Nabi kita larang daripada musafir dengan Quran ke negeri-negeri, ke tempat orang kafir, dia takut hina. Habis sekarang ni macam mana orang nak faham kalau kita bagi Quran dia tak faham? Jadi ada pendakwah kita ni, dia bagi terjemahan makna Quran. Jadi itu boleh. Terjemahan tak boleh juga, macam mana dia nak faham? Ini masalah kelas dalam masalah sebahagian pendakwah. Baik, yang ketiga, wa yuzakkihim, Nabi kita membersihkan jiwa. Yang keempat, dia ajarnya Quran. Yang kelima, Nabi kita selalu mengajar as-sunnah. Jadi 5 anugerah yang besar ini ada pada kita. Kita mengata kitalah yang pemilik aset yang besar. Kemudian di akhir ayat Allah kata apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sedangkan orang itu, masyarakat itu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kesesatan yang sangat nyata. Dhalalim mubin, sesat apa yang paling besar sekali tuan-tuan? Sesat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari kejahilan, kemudian dia berperang sama-sama dia, kemudian dia melaksanakan hukum jahiliyah, maka itu kesesatan. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitulah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Ja'far, anak adik-beradik Sayyidina Ali. Ketika dia pergi ke Habasyah, ingat kan, dia panggil hijrah yang pertama umat Islam ni ke Ethiopia, Habasyah. Bila sampai di sana, puak-puak Quraisy attack, nak pergi ambil Ja'far balik, nak tangkap. Mana zaman tu ada Interpol ni. Interpol kan dia panggil, nak pergi ambil orang luar negara ni. Bila dia pergi, Najasyi, Malikul Habasyah panggil, nak dengar apa ajaran kamu. Ja'far bagi. Mari tuan-tuan kita baca. Ja'far radhiyallahu anhu, dia telah kemukakan 7 amalan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ayyuhal malik, tuanku, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dulu sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang jahiliyah. Satu, jahiliyah ni package, suatu ibadat budaya yang berat. Macam-macam lah, makannya dia minum arak, bunuh anak hidup-hidup pun ada. Na'budul asnam, yang kedua, kerja kami sembah berhala. Wa na'kulul maitah, yang ketiga, kami dulu makan bangkai, tak ada sembelih-sembelih, tak ada pukul. Yang keempat, wa na'til fawahish, kami juga telah buat benda-benda yang keji seperti zina dan sebagainya. Yang kelima, wa naqta'ul arham, kita juga memutuskan silaturahim, berkelahi anak beradik, anak beranak. Yang keenam, nusiul jiwar, kita suka berkelahi dengan jiran tetangga. Yang ketujuh, ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, orang yang kuat, orang yang berkuasa akan menindas orang yang lemah. Tak ada
fakunna ala zalik. Ja'far kata 7 perangai ini itulah keadaan kami pada masa itu. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, sehingga Allah Ta'ala hantar bagi seorang rasul dari kalangan kami, na'rifu nasabahu, kami kenal keturunan dia, orang yang baik. Wasidqahu, kami kenal amanah dia, benar orangnya, cakap tak pernah bohong, sehingga kami namakan dia Al-Amin. Wa amanatahu, kita tahu dia punya integriti, amanah. Semua orang nak simpan barang Muhammad. Selepas waktu Nabi dah jadi Islam, dah dibangkitkan pun, orang kafir mari menyimpan lagi barang rumah dia. Dia tak kata dia ni lari daripada ajaran, tak percaya lagi. Wa afafahu, baik nafsu, Nabi ni tak pernah kacau perempuan, tak ada. Wa da'ana ila Allah, ajaran dia ajak kita kepada Allah, linuwahidahu, supaya kita mengesahkan Allah, wa na'budu, dan kami kita sembah Allah, wa nakhla, tinggalkan semua budaya-budaya yang penyembahan berhala juga, berlah batu, penyembah kayu, dan meninggalkan semua perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan wa in kanu, dalam ayat tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Cukup dengan kedatangan Nabi hapuskan 7 amalan yang sesat yang telah dipegang oleh jahiliyah zaman itu. Itu cerita orang Mekah. Adapun cerita orang Madinah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu ketika bertemu dengan orang Ansar di Ja'ranah. Nabi kata, ya ma'syaral Ansar, alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi. Puak Ansar, mu dulu dalam sesat, sembah berhala, berkelahi sama sendiri. Dikatakan oleh ahli sejarah, perbalahan puak-puak Ansar di antara Aus dengan Khazraj selama 120 tahun. Bila Nabi mari, disatukan. Kita ni kalau ada penyatuan ummah, inilah satu benda yang kita harapkan supaya umat ini tidak berkelahi. Nabi kita telah menyatukan Aus dengan Khazraj, orang Ansar yang telah berperang selama 120 tahun. Fa kuntum mutafarriqin, kamu duk berkelahi, fa allafakumullahu bi, Allah Ta'ala bawa aku, satukan kamu. Jadi alhamdulillah, panjang cerita itu para jemaah sekalian. Cukuplah kita tadabbur ayat 164 sempena dengan hari ini 12 Rabiul Awal 1444. Mudah-mudahan 5 anugerah agung ini menjadikan kita bertambah syukur, bertambah cinta kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari baru ni kita dah bagi kepada para jemaah risalah kita tu, risalah tentang kelebihan selawat. Ada kan? Kehilang habis dah. Ya, kena baca lah risalah tu. Risalah itu mengandungi selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang sempat kita kumpul dalam risalahnya itu sebanyak 8 riwayat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang bersyukur, menerima anugerah yang besar, orang yang bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergembira menerima ajaran Nabi. Kalau gembira kedatangan saja tak menerima ajaran, kita kata itu satu kepincangan. Macam mana sayang kepada Nabi tapi tak sayang kepada ajaran lah. Ini kadang-kadang kita nampak lebih sangat sayang kepada barang, tak sayang kepada Tuhan. Itu lagi berat, kan? Hak Nabi ajar kita kecil, yang Nabi tinggalkan barang-barang itu yang kita cari. Hari ini orang pergi Madinah pakat duk cari telaga Nabi lah, cari itu cari ini, nak cari dari sudut sejarah tak ada masalah. Tapi kalau nak cari kerana itu je agenda kita kata tidak. Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran dengan sunnah, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kita kena pegang dengan 2 ajaran ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini jadual kita 58 syuruk, 58 campur dengan 15 minit jadi berapa? 7:13. Lagi tak sampai lagi tu. Ada 5 minit lagi baru boleh solat. Baru boleh solat syuruk ataupun solat duha. Jadi